Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri wacana kita bersama dengan dua tokoh yang tak asing kita, iaitu Profesor Dr. Mahmud Zuhdi dan Dr. Kamil Majid. Dan kita pada petang ni insya-Allah kita nak bincang satu tajuk. Mungkin ada orang yang berminat nak tahu tentang wacana-wacana, sebab ada sebilangan orang mengatakan bahawasanya perkara-perkara agama ni berdalil ni dikena serahkan kepada ustaz-ustaz, dikeluarkan kepada orang-orang agama. Tapi kalau orang-orang awam itu tidak wajar bertanya dalil dan sebagainya lah. Walhal kadang-kadang kita tengok di kalangan orang-orang awam itu mereka punyai knowledge yang begitu tinggi kadang-kadang. Pemikiran mereka agak ada kebijaksanaan yang kadang-kadang kita bercerita itu dengan kadar yang sedikit tapi punya pemahaman yang cukup mendalam. Jadi saya melihat perkara ini mungkin wajar untuk dibincangkan, sebab apabila ada kalangan tertentu yang mengatakan orang awam tu tidak wajar bertanya tentang dalil. Jadi itulah mungkin yang kita akan bincangkan pada hari ini, dan kita akan mencari jawapan terhadap persoalan-persoalan yang berbangkit berkait dengan perkara ini insya-Allah. Pada hari ini seperti biasa kita ada dua tokoh, Dr. Mahmud Zuhdi dan Dr. Kamil Majid. Apa khabar Dr. Mahmud Zuhdi? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Kamil? Baik. Tu lama tak pergi ziarah Dr. Kamil, tu kena ziarah ni. Kalau kita geng-geng gerakan Islam ni memperbaharui bai'ah. Okey, ana mulakan perbincangan ini berkenaan dengan tajuk itu, bermula dengan Dr. Mahmud Zuhdi. Minta komen. Sila tafadhal Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang kata orang awam tak patut tanya dalil, saya rasa tak berapa betul itu. Okay. Mungkin pertama sekali, yang paling teruk sekali mungkin hak kena tanya tu dia payah nak jawab. Nak ngelok lah ni. Nak mengelak daripada jawab. Okey. Kalau dalam kelas, biasanya guru macam tu cukup perongos. Dia bagi lecture, lepas tu kalau pelajar dia tanya, dia marah. Saya dulu ada guru, tapi guru bukan guru agama lah, guru bahasa Melayu. Saya tak boleh sebut lah masa di Mahad. Dia guru bahasa Melayu. Dia kata, mu nak tanya aku, ilmu mu sekulit umi. Tak pandai tanya aku. Sebab soalan tu, dia tak pandai nak jawab. Lepas tu ada orang nakal lah. Dia kata, cikgu, kita nak eja macam mana Universiti Al-Azhar tu. Masa tu bahasa Melayu Jawi lah. Dia tak ikat tulis, tak betul. Sorok budak-budak dalam kelas. Itu begitu ya. Dia macam ni. Saya sebut berapa kali, 2-3 kes. Yang paling jelas sekali ialah kes Arabi ataupun orang darat. Ini lebih daripada orang biasa lah. Ni buta huruf Arabi ni, orang tidak terpelajar. Ya. Dia kata, dia bagi tahu kat Nabi lah, dia nak Islam, malah dia sudah masuk Islam. Cuma dia kata tak tahu nak cari Tuhan tu macam mana. Jadi dia tanya macam mana, apa dalil bahawa Tuhan tu ada. Nah, ya. Kalau kita belajar sifat 20 kan, dalil adanya ialah alam ini. Begitu kan? Ya, betul. Orang, dalil juga tu orang awam. Sifat 20. Bermula dengan wujud, kedah, apa wujud tu. Dalil adanya Tuhan ialah alam ini. Itu satu dalil yang cukup luas. Tapi kita bagi kepada orang kampung. Masalah dia faham tak faham tu lain lah. Tapi dia tanya Nabi, Nabi kata kamu datang dari mana, kalau apa, Nabi ajar pula berdalil. Kalau kamu tengok tai unta tu, apa kamu fikir? Afala yaqilun, afala tafhamun, afala taqilun Al-Quran. Semua gesaan-gesaan itu ya kepada semua orang, bukan pada ulama sahaja. Tapi orang semua. Cuma yang tak bolehnya ialah
orang-orang awam yang tidak terdidik, yang tidak cukup kapasiti untuk berijtihad itu jangan melakukan ijtihad sendiri. Fatwa kat orang lain pula. Tapi kalau berijtihad untuk diri sendiri, kemudian kalau untuk menambahkan keyakinan, kemudian kenalah bila mencari dalil tu, tidaklah semesti kita cari dalil sendiri, bertanya orang juga. Mana bertanya orang tentang dalil itu satu daripada nature orang Islam. Jangan kata tak boleh tanya. Ya. Okey. Tanya. Maksudnya berijtihad untuk orang lain tak boleh. Tapi ijtihad untuk diri sendiri nak tambah keyakinan itu okey gitu. Dia wajib bertanya. Macam mana begini, wajib tanya. Kalau tak boleh nak buat kesimpulan sendiri pakai teguk gitu, tak boleh. Ataupun dia kena taklid buta. Ni ustaz kata. Ustaz tak boleh. Cerita. Dalam kitab fiqh kita kan. Dia kata air itu ada 7 kan. Betul. Air ada 7. Air sekian. Lepas tu orang kapur ni tanya, ustaz nak tanya, air pahit boleh buat semaya ke? Soalannya. Terkejut ustaz tu. Mendengung. Dia kata tak boleh kali. Dia kata sebab tak ada dalam air 7. Maknanya soalan lah tu bertanya. Soalan maknanya bertanya dalil itu sebahagian daripada kesaan Islam supaya bertanya soalan untuk cari ilmu. Ya. Okey. Dr. Kamil, apa komen Dr. Kamil untuk permulaan tajuk ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita rojak pendapat lama-lama dululah. Tengok macam Ibn Qayyim dan sebagainya, dia kata memanglah orang awam ni boleh tanya lah dalil. Tapi kalau kita tengok Khatib Baghdadi, dia kata tak berapa molek. Ini segi adab lah. Maknanya bukan dia kata tak boleh, tapi dia kata kena ada syarat-syarat lah, ada adab dia. Pertama, benda tu benda yang orang awam tadi dia syak, ragu-ragu. Okey, syak dan ragu-ragu. Okey. Yang kedua, dalil yang nak bagi tu pula, dalil yang maktak, dalil yang betul-betul. Bukan dalil yang bukan 50-50. Ya. Yang ketiga, orang minta dalil tu, dia kena terima lu fatwa tu, baru minta dalil. Jangan dia minta dalil boleh terima. Jadi macam dia nak belawai lah pula. Dengan mufti tadi. Bukan nak balah lah ni. Sebab tu ada setengah ulama dia kata dalam majlis tu dia terima lah fatwa tu. Tapi kena tanya dalil tu pergi majlis lain pula. Atau titik lain. Supaya tidak tak menjatuhkan muka orang nak beri dalil tu. Maknanya kita tak nak buka open 100% lah. Ya. Sebab itu kata perbincangan akhir-akhir dia kata sebab tu orang kena bagi 3 golongan. 1 golongan mujtahid. Okey. 2 golongan belajar ilmu. Dia tu sebut belajar ilmu tu. Dia nak belajar. Yang ketiga yang awal betul. Awal hak tak tahu apa satu buta ni. Hak tu tak kawin dalil tak tahu apa. Jadi hak tu kalau dalil pun dia hayat lah lain pula. Jadi dalam bab ni kita tengok maknanya Imam Syafi'i kata kalau orang awam tanya orang alim, tengoklah. Dia tanya tu pertama dia kena tanya orang yang makna terkenal lah. Orang ni memang pandai agama, dia ada sifat warak, tahu Quran hadis dan sebagainya. Supaya dia tidak salah faham sajalah. Maknanya di sini anda nampak kita ambil jalan tengah lah. Mana kalau sebuka penuh pun sekarang ni budak-budak baru ni macam-macam. Dia pendapat baru dia kata kalau orang tak puasa, apa dia tak boleh makan daripada puasa je. Mana dalil ya? Dia tak dalil. Mana dalil tak boleh makan kedai ke, dia makan daripada puasa ke. Jadi semua dalil nak dalil. Jadi masalah juga kalau semua nak dalil. Sebab ada orang yang mengatakan, dia kata sahabat Nabi tu ada lebih kurang 124,000.
Ia pandai berfatwa yang tak lama. Ya, ya. Dia ramah sahabat-sahabat. Bila dia tanya sahabat Nabi tentang fatwa-fatwa tu, sahabat tu bagi hukum gitu lah. Dia tidaklah bagi dalil. Macam kita mengaji fiqh, fatwa qari, fatwa ni lah. Ustaz kata haram. Kita pun terima lah. Jadi mungkin sampai satu tahap barulah kita nak tanya dalil. Biar kita menjadi talibul ilmi. Tapi kalau awal di kapur pun duk sibuk dengan dalil-dalil lah. Letih lah apa buat dalil ni. Buka kitab lah weh. Ada satu hujah dia kata, kalau kita baca Muwatta Imam Malik sendiri pun, tidak semua hukum dia bagi dalil. Maknanya dia bagi hukum boleh tak boleh. Dia tak bagi dalil pun. Maknanya kalau boleh tak boleh bagilah. Tetapi maknanya tidak galak lah juga. Maknanya sebab orang awam ni mufti dia, tok guru dia lah. Atau mana-mana mufti dia rasa dia yakin lah. Dia tak yakin jadi mufti dah ni pula. Okey, Dr. Mahmud. Dia masalah Ustaz. Kalau orang kata kita tak boleh hajar umat ni pada bertaklid sebab umat itu ada kebijaksanaan. Apatah lagi kadang-kadang ada orang agama itu tahap intelektual dia tu rendah sebenarnya. Jadi bila dia agak terbantut bila menyatakan dalil, maka dia pun mengajar pada umat bertaklid. Akhir sekali umat itu mengikut apa yang difatwakan oleh ulama yang intelektual dia lemah itu, akhir sekali umat itu terbiasa dengan kejahilan, bukan kebijaksanaan. Apa komen doktor? Okey, sebelum tu doktor, ana pesan pada penonton, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh lontar dekat ruang komen insya-Allah. Okey, sila doktor. Ya. Dia macam nilah. Bermulanya kejatuhan tamadun Islam. Apabila semangat berijtihad di kalangan para ulama telah jatuh. Okey. Dia bila Islam itu menjadi satu benda yang bersinar, dia macam inilah, bermula dengan basic zaman Rasulullah. Kemudian dibina oleh ulama generasi awal sehingga dia mencapai tahap yang begitu tinggi, kemuncak. Jadi kemuncak tu ibarat kata macam bulan penuh purnama. Tapi apabila sesuatu itu penuh purnama, kullu syai'in idza tamma, apabila dia penuh nuqsanu, dia jadi berkurang kan. Jadi apabila lahirlah tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar Islam ini, maka ulama-ulama terkemudian tu dia menghadapi satu psikologi rendah diri. Dia kata mana kita boleh capai satu tahap. Sebab guru-guru kita ni sudah capai kemuncak ilmu. Kemuncak ilmu. Jadi saya segan dah. Itu macam Dr. Kamil sebut. Saya segan dah nak pergi ijtihad bulan, apa semua. Saya segan dah sebab macam kita melangkah apa yang dikatakan oleh guru-guru kita. Sebab itu sastra Islam, sastra maknanya penulisan Islam lah. Sastra fiqh ke, sastra usuluddin ke, apa semua sekali. Sastra Islam mula jadi terbantut. Dia berpaling daripada meneroka new knowledge atau ilmu-ilmu baru kepada satu bentuk sastra yang memuji kehebatan para ulama terdahulu. Maka lahirlah kitab-kitab tabaqat. Betul. Yang memuji, dia kata Imam Syafi'i lahir pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah. Kerana nak sebetul dengan setiap abad itu ada mujaddid. Betul. Jadi maka taklid ini kita warisi dari satu masa ke satu masa ke satu masa. Kata penulis-penulis tentang sejarah perkembangan hukum Islam, dia kata pada peringkat awal taklid ini benda biasa. Sebab orang awam ni dia tak tahu nak berfikir sendiri, dia bertaklid sendirilah. Tapi sampai satu peringkat dia kata ulama sendiri tu bertaklid. Maka bermulalah jatuhnya pemikiran Islam, dan jatuh pemikiran Islam itu menyebabkan jatuhnya tamadun Islam. Cuma saya dalam kajian saya mempersoalkan
Apakah yang jatuh dulu tu pemikiran atau tamadun? Okey. Dia macam ayat dengan telur kan? Menarik juga. Mungkin jatuhnya tamadun Islam, maka jatuhlah pemikiran Islam. Atau jatuh pemikiran Islam, jatuhnya Baru jatuh. tamadun Islam. Menarik. Saya rasa macam ni. Dia tamadun Islam ini suatu yang komprehensif. Ya. Di situ dia ada akidah, situ ada hukum, di situ ada akhlak, di situ ada seni, di situ ada pergaulan. Apabila nilai-nilai, katakanlah nilai akhlak, nilai seni, saya ambil nilai seni lah. Ya. Ada, ambil nilai seni. Mudah orang awam faham. Jadi seni dalam Islam ni ialah seni yang memuja Allah, memuja Tuhan, kebesaran Allah. Tetapi oleh kerana masyarakat kita sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai material yang tinggi, maka sifat-sifat material itu masuk ke dalam tu. Misalnya syuara. Quran kata asyuara humul ghawun. Dia syuara dengan itu seni semua tu. Tetapi oleh kerana sudah masuk nilai material, dia zaman Harun al-Rashid ada satu istilah namanya seminar. Seminar kita kan ya. Ya, betul. Seminar dulu maksudnya ialah seminar dulu masa zaman tu ialah apabila sudah ada majlis makan, kemudian majlis santai selepas jamuan makan. Kau orang Arab dia makan banyak kan? Santai, ada jurak lah, ada kopi lah, ada syai apa semua sekali. Kemudian itulah seminarnya ditambah dengan penari-penari. Itu seminar. Kemudian asalnya. Apabila kita cuba membangkitkan kembali kita punya tamadun, maka kita bina balik. Seminar itu maknanya satu dialog, satu apa semua sekali. Itu yang dapat kita barukan. Maka oleh kerana itu Imam Ghazali sendiri dia telah menyempitkan. Dia kata ulama ni janganlah ramai. Sikit tu dah lah. Supaya tidak berlaku kecamuk dalam ilmu tadi. Jadi saya rasalah macam ni. Macam yang Baghdadi kata tu mungkin dia bukan mencari dalil. Tetapi mempersoalkan mempertikaikan apa yang guru kata. Itu yang kurang adab tu, Jadi kadang ada attitude pelajar-pelajar dia mencabar. Saya pengalaman lah tu Ustaz Wajib. Saya ni kan dulu orang kiri. Orang kiri. Adalah anak-anak murid tu dia tuduh ni Ustaz Muk ni orang tak jelas dari segi Islamnya. Tak pakar sekian, tak pakar sekian. Ada seorang pelajar tu tapi mati dah dia ni susah. Saya pun tak pernah semua. Dia keluar. Dia bangun dari kelas tu, dia bantah, dia keluar. Kelas tu. Bukanlah majlis ceramah. Dia keluar. Saya kata biarlah dia faham lebih pada saya, tak apalah. Sebab walak dianya ialah tokoh-tokoh dia di luar kampus. Saya kata, pok awak ni mahasiswa. Kemudian mahasiswa ni sepatutnya bakal intelektual dan sebagainya. Jadi di universiti ni kamu ada ramai profesor, ramai pensyarah cerdik, ramai apa semua sekali kan. Pergilah berguru mereka itu. Mengapa kamu berguru dengar orang pensyarah politik yang mengau-ngau kat luar tu balik jadi satu akidah pegangan akademik. Itu saya pertikaikan. Dia kata dia ni perjuangan dia tak jelas ni apa sekali, dia berontak. Dia keluar kelas. Itu kita katanya pertikaian atau soalan yang di luar daripada akhlak yang mulia. Itulah yang tak sepatutnya. Maknanya kita kena perincikan juga. Mana tak boleh soal tu kalau dalam bentuk pertikaian. Macam di soal tadi. Soal air paip tu. Sebenarnya dia nak perli. Yalah. Dia tu seorang mujadid sikit, jenis mujadid sikit. Mujadid kapung, menjadi kapung. Menjadi kapung. Dia nak jerat ustaz ni, dia cerita hari tujuh. Akhirnya menengung ustaz. Jadi memalukan ustaz jugalah. Betul.
Okey, yalah kadang-kadang kita boleh tengok orang ni dia tanya soalan. Kadang-kadang bukan je nak tanya, kadang dia nak pedajal ustaz. Ada juga Oh, lagu tu. soalan nak jerat tu, hak tu jahat tu. Oh, tu jahat. Tu tak boleh, kena cegah tu. Ya. Ustaz ini Dr. Peti Ajino dulu. Tak betul je no. Ada satu soalan tu Ha. menyebab dia marah. Dia tutup kelas dia. Sebulan lebih dia tutup kelas. Oh, tak tu dah. Tak boleh. Orang tu minta maaf pun dia marah pasal kurang berakhlak. Pasal tengah dia cerita excited. Saya dulu masa duduk di Mesir. Kalah lah juga sekali dengan orang politik. Datuk Asri. Saya tak tahulah orang tu dipuja kan. Datuk Asri dia pergi ke Mesir, dia cerita tentang sekian. Menggembirakan masyarakat pelajar waktu tu. Ya. Kak saya bangun, saya kata, Ayah Mat, kalau macam tu nak pergi Kelantan, sebagaimana Ayah Mat tu kata tadi, tambahlah scholarship kami ni sikit doa. Dia kata, soalan entah temu runtuh ke semua sekali anak duk cerita tadi tu. Upset lah dianya. Tapi kita minta maaf pula lah, salah. Ya. Okey, Dr. Kamil, ada satu soalan. Mikael Al-Muhammadi. Nak tengok dia punya soalan ni. Dia kata, pada pandangan saya, kita perlu mengetahui dalil agama sekadar untuk menghilangkan ragu-ragu dan supaya dapat mengetahui hakikat suatu perkara. Apa komen doktor? Itu anak lebih suka tadi lah. Maknanya bagi orang ni kepada orang awam ni ada dua. Untuk orang awam taraf macam penutup-penutup, pelajar-pelajar yang memang nak tahu, nak mendalami dan nak meyakinkan pandangan-pandangan. Yang keduanya orang awam ya buta kelu, buta kayu. Buta kayu. Orang buta kayu ni ulu pun dia kata lele ulu. Jadi yang saya mungkin Amin maksud saya ni Amin tu lah. Dalil yang boleh menyesatkan. Tapi kalau yang kita kata yang terpelajar, yang buat master, yang buat PhD ni bukan orang awam dah. Ini pelajar tahap lain. Sebab tu saya kata orang awam macam orang kampung tu. Mana kadang-kadang kita bagi dalil pun tak beza dalil dengan hukum. Beza. Ya, betul. Jadi awam betul lah. Maknanya awam orang kampung. Jadi orang kampung yang bagi saya dia kalau buat pekah kan wajib bertaklid lah kita kata. Wajib bertaklid. Kalau tidak jadi lagi kacau masalah masyarakat. Ni pegang dalil itu macam sekarang lah. Akhir ni kita rasa bangga lah orang belajar hadis tu hadis ni. Tapi sekarang ni pakat nak pegang hadis tu nak tahu pekah pula. Betul. Jadi dia dah rasa anak pergi pula sana yang hadis ni ustaz hadis ni. Dia buat pekah Syafi'i lah, pekah ni lah, pekah. Jadi ni kita bimbangnya. Jadi dalam maksud ni mana kita benar tapi kita kena kawal juga. Kalau tidak dia masing-masing dia kedema tu dengan Yusuf pekah pun dak. Makna dengan khas tak tahu, umur dengan khusus tak tahu. Dengan nahi pun tukar. Kalau bahasa Arab pun buta agama satu. Jadi orang ni dia tahu dia tahu. Ada dalil dah ustaz tu bagi dalil macam-macam. Terutama benda-benda yang kata benda-benda yang ada kontroversi dah. Ambil saya tak dia. Boleh kau tak dengar lagu? Nyanyi seni ya tu kata dah. Ustaz ni kata boleh. Dia tanya mana dalil. Ustaz ni kata ni mana dalil? Bergambar. Orang ni kata boleh, dia kata tak boleh. Jadi benda-benda yang kontroversi begini, kalau dia ambil dalil cara yang tak betul, akan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Dia kadang masalah Dr. Kamil. Orang awam ni, dia dalil je adalah ustaz lah. Kita boleh kata taklid tu macam dalil bagi mereka kan. Tapi bila ustaz tu kadang dia ada 3 ustaz. Pandangan berbeza. Lepas tu ustaz tu pula ada perangai, ustaz tu tak betul, aku yang betul. Jadi lagu mana tu agak doktor? Salah juga tu. Anak berdebat ni anak pun kakak keliru juga. Dalam setengah syarat ijtihad. Dia kena tengok siapa dia lebih ilmu. Okey. Tapi dalam setengah syarat ijtihad lain, dia nak tengok ilmu, dia nak tengok warok orang tu. Warok juga. Okey. Tapi ada setengah pendapat kata, warok tak masuk ada bab ijtihad. Mana kita nak lebih ambil nak tengok
ilmu saja ke atau nak tengok ilmu dia warak tu. Warak benda ni tu. Almeh dari segi bab mujtahid yang dulu pun masih Ya, ada ya. perselisihan juga lah. Ya, Cuma ya. kita kata, Boleh saya celah ke Dr. cuma Kamil tu? baguslah tu bidang tu. Sila Dr. Ini Mu. bukan soal bidah. Ah. Dia kena baca sama sekali bersama. Sebab syarat sebenarnya ilmu. Tetapi kalau orang tu tidak warak, dia tidak fiqh. Okey. Tidak mausukum bih, tidak fiqh. Ada ilmu tapi dia tidak fiqh, maka keilmuan dia tu gugur. Credibility ilmu. Kredibiliti ilmu tu tak ada. Ya, ya, ya. Mungkin kita nak tolong Taufik sinilah. Silakan. Teruslah, terus. Cuma zaman sekarang dia berlaku juga. Zaman ni, itulah sebab tu dia kata, dia kata kalau polis tu, nak beri gaji mahal sikit. Polis? Kalau polis gaji mahal, taklah sangat terdedah kepada rasuah. Kalau murah sangat gaji polis, dia rasuah. Sama juga. Dulu kalau mufti dah kata lah. Bukan nak mufti ni. Kalau mufti zaman ni, mufti rakyat. Mufti biasa-biasa ni. Jadi tak ada nak jaga ni. Tapi kalau yang mufti bergaji, ya berpakat, takut masing-masing nak jaga yang hotel tu pula. Ada ni banyak pula. Nak buat hukum hakim tu. Ya. Sekarang Betul. Jadi kejujuran fatwa itu semakin berlaku disebabkan faktor kepentingan begitu. Aduh, Dr. Mok, kadang-kadang kita tengok orang yang ada PhD sendiri, orang ada master tu sendiri, segi pendalilan dia tu sendiri pun diragui. Mungkin dia mahir dalam bidang usul fiqh dia mengaji, tapi bila ada orang tu dia tak mengaji sampai PhD, dia sekadar ngaji pondok. Tapi bila dia dengar argumen yang dikemukakan oleh orang ada PhD, kadang-kadang penghujahan dia tu boleh diragui. Lagu mana agak situasi begitu, Doktor? Ya, tidak semua orang ada PhD tu cerdik. Okey. Nah. Sebahagian daripada orang ada PhD tu tak cerdik. orang panggil. Ini nak gurau boleh ke? Boleh. Dia kata otak belakang pagar. Otak belakang pagar. Ini sebenarnya gini. Masa di Mesir dulu. Ada seorang tu, dia orang pertama Melayu dapat PhD. Okey. Kalau royak untuk kami boleh kenal. Jadi kita rakyatlah. Dia dapat PhD tu. Dia bang Syarif dia kata, saya ni bukan cerdik sangat. Otak saya ni otak belakang pagar sebenarnya. Tapi kerana usaha saya kuat, akhir sekali asah tajam juga. Tajam juga. Ya. Jadi saya ikuti perkembangan dia daripada dia balik sampai ke mati pun tidak pernah mundur. Kita kena ingat bila kita ada PhD, masyarakat akan berurus dengan kita 2-3 kali urusan saja. Kalau kita fail, jatuh dan tak naik-naik dah. Okey. Sebab tu di samping PhD itu kita kena ada satu yang dikatakan populariti. Pengalaman saya banyaklah. Profesor bukan PhD saja, profesor tinggi-tinggi. Tapi dia tidak lepas masalah-masalah yang simpel-simpel masyarakat ni. Bila dia tak lepas, dia tidak popular di kalangan masyarakat. Dia bukan senang nak cari populariti ni. Populariti ni maknanya penerimaan masyarakat terhadap keilmuan seseorang itu. Kalau secara peribadi dia alim macam mana pun, kalau dia tak expose kepada masyarakat, exposure dia tak kuat masyarakat, masyarakat tidak boleh, belum dapat menerima dia bagi cadangan yang besar-besar, hebat-hebat pun orang tolak. Walaupun dari segi akademiknya betul. Tetapi yang ni, yang pokcik ni tak ada PhD sangat ataupun tak ada apa semua sekali. Tetapi dia sudah berada kedudukan dalam masyarakat itu. Tahun 66, tahun 65, bila Datuk Asri mula buka akademi apa tu, Nilam Puri tu lah. Nilam Puri. Islam. Saya masih ingat lagi.
Dia dengan Bakar Hamzah nak pergi ke Timur Tengah, nak cari sponsorship untuk tu. Jadi ucapan Bakar Hamzah, dia kata, aku tak kisah soal degree-degree ni. Dia tak ada degree kan, Bakar Hamzah. Dia kata Aristotle, Plato tak ada degree, cerdik pada ada PhD, dia kata. Betul juga dia tu. Bakar Hamzah ni masyhur dengan cerdik, cuma disiplin dia kurang sikit. Dia dia cerdik, cocok sini ya. Dia pakai kereta. Dia suka sikit petang-petang ni kan. Dia punya teori, dia beli kereta, dia tidak bayar kereta tu. Betul. Dia bayar muka, kemudian dia pakar. Sehingga Cina pergi tarik. Dia beli hak lain pula. Dia bayar muka hak lain pula. Sampai mati. Dia tidak pernah beli kereta. Sebab dia kata, mamuk bodoh beli rumah. Tak beli rumah, tak pernah beli rumah. Dia kata, aku nak duduk rumah atas bukit, aku sewa rumah atas bukit. Nak duduk rumah lemah, aku sewa rumah lemah. Tak payah nak bayar insurans rumah apa semua sekali. Duduk rumah besar padamu. Satu cara berfikir kan. Jadi orang-orang macam ni diterima oleh masyarakat sebagai orang cerdik. Apa orang kata, tak boleh kira Ustaz Pakar ni dia dia kata, janganlah kata gitu, aku sebahagian daripada kamu juga. Jadi masalahnya, kita jangan menganggap bahawa orang yang ada degree itu semuanya cerdik dan orang yang tidak ada degree itu semuanya bodoh. Jangan letak. Contohnya, sebagai kita katakan ada batu tanda. Itu sajalah. Mudah nak check semua sekali kan. Tapi kena uji jugalah. Kalau uji tak lepas, out. Yang tak ada degree ni, kalau uji lepas, dia naik. Tak ada masalah. Orang tak tanya dah degree mana. Kau tak tanya degree mana. Betul. Dia masalah besar ni Dr. Kamil. Kadang-kadang orang ni dia menilai berdasarkan kepada siapa yang berkata, bukan apa yang diperkatakan kan. Bahkan kadang-kadang orang yang kita pakai itu, dia bercakap itu bukan base kepada agama, kepada kepentingan dia sendiri. Jadi kadang-kadang itu pun jadi polemik dalam masyarakat. Sebab ada satu kalangan manusia tu kita kena pergi kepada apa yang diperkatakan. Yang satu lagi kita kena ikut ni sebab ni tokoh ni, sebab dia popular. Walhal kadang-kadang dia bercakap itu tidak berasas pada ilmu pun. Betul-betul kepentingan diri dia. Agak-agak apa komen Dr. dalam situasi begini agak-agak. Sila Dr. Kamil. Anda rasa kata-kata hikmat ni daripada saya ahli lah kita dah menggunakan kata. Betul. Ali kata ikutlah apa yang dia cakap. Apa yang dicakap bukan orang yang bercakap tu. Betul. Dalam realiti kita, bukan kita mengajar lah. Memanglah boleh kita nak cakap apa yang kita buat. Dan sepatutnya macam tu lah. Tapi ramai juga orang yang mengambil sikap. Dia cakap apa yang ada dalam kitab. Dalam kitab ni benda ideal. Dan benda ideal ni tak semua orang boleh capai. Tapi sebab itulah yang ada dalam kitab. Sebab tu ustaz-ustaz kita dia boleh syarah. Jarah Nabi, jarah sahabat. Sehingga orang tanya, Allah ni, kita nak Allah ni. Tak nak syarah dia. Syafi'i kata gini, awak ni bukan. Orang nak ustaz lah, ke mana ustaz? Sebab keadaan sudah berubah dan sebagainya. Jadi, sebab itulah maknanya, dari segi, kalau kita nak berguru lah kita kata. Sebab tu kita kena tahu latar belakang dia, pengajian dia, keturunan dia, akhlak dia, baru boleh ikut. Dengan dia kata kan ramai orang yang terperangkap dengan ajaran sesat tu sebab guru tu perangkap benda pelik-pelik lah. Semalam terima wahyu, kemarin dulu tu tengok Nabi hidup-hidup begini lah. Jadi saya dengar orang cakap terutama-tama sekarang lah. Ramai orang yang gairah masuk. Ramai juga tak dipercayai. Sama-sama sekarang ni. Kalau cakap orang politik, saya dengar dah. Dan cakap orang politik tu masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Pasal hari ni nak guni. Esok jadi gol lain. Lusa dulu kawan kita buat hari nak 4 parti orang kata katok. Lain dia kata katok dah. Dia kata monyet dah. Ada bahasa muda ketiga betul lah. Kalau orang politik macam tu, orang ekonomi pun dia buat ikut berdasar kepada dia punya kepentingan juga. Orang bida-bida atau bida agama pun siapa diberi gelar penunjuk agama. Ini pun menakutkan kita. Walaupun saya rasa lah memang berat mengatakan kepada penunjuk agama. Tapi bila sibuk-sibuk sehari dua
Kita capa apa kata topi dah, capa di masjid dah. Jadi ni lah timbul keresahan masyarakat. Sebab tu saya takut. Kalau kita tengok Turki dah main dulu lah. Waktu khilafah Osmaniyah Turki tu. Salah satu sebabnya kerana ulama-ulama sendiri duduk jadi jilat kuasa, jilat raja dan sebagainya. Sampai masyarakat ini kepercayaan. Jadi bila mari pok-pok reformis dan sebagainya ni, tak kira lah mari atas nama Kamal Atatürk apa. Dia lebih percaya hak ni lagi. Percaya hak sekunder, hak jahat lagi. Lebih lebih jahat lagi. Atau lebih ni, ini masalah. Ini yang kita nak ajak ustaz-ustaz kita ni, kena ada prinsip lah. Kena ada idealisme lah. Dia kita tak boleh jadi orang panggil, jadi hanyut. Jadi macam batan nipah. Ikut air bawa ke mana jadi gitu. Jadi nanya lah. Walaupun dapat kemewahan, dapat gapo-gapo, pakat, kebesaran, kehebatan. Tapi sebenarnya hati masyarakat tak percaya. Masyarakat dia perut dia ludah, dia tak boleh dengar. Macam-macam. Dan saya sekarang ni mula dah saya tengok. Orang dah mula tulis gambar. Ulama-ulama kita dia bentuk kartun dan sebagainya. Saya mesti dia tengok. Majalah Razul Yusuf. Bila aku main ni. Dia buat gambar Tok Lebah, gambar Tok Haji, gambar Syekh Azhar. Itu pasal dia menghina. Dari sebab kita pasal ni, saya tak fikir dulu ada orang berani buat gambar ulama-ulama besar kita, tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam kita dengan gambar kartun. Lepas tu macam-macam lah. Dua tiga dia buat gambar perut bucik lah, gambar macam-macam. Memalukan lah. Jadi sekarang ni maknanya, maknanya di Malaysia ni, orang mula memandang rendah kepada agama. Selepas dari dulu pandang rendah. Lepas tu dah naik. SPM macam lain, ijazah macam lain, PhD macam lain, gaji kedudukan, dapat datuk, dapat apa, Tan Sri apa semua. Sekarang ni bila kita tak jaga tu, dia jatuh pula. Jatuh. Kepala sapiling lah. Dia, Dr. Mahmud, kadang-kadang ada problem besar juga. Credibility ilmuwan Islam itu, dia jadi calak apabila ilmuwan Islam itu terlibat politik. Contoh. Kan? Dia tu kalau dia tak masuk politik ni, cakap dia dipercayai, dipegang. Tapi bila dia pegang jawatan dalam kerajaan, bila masuk dalam polemik politik, perdebatan itu dah jadi politik. Walhal kadang-kadang benda yang dia cakap, benda yang dia buat itu adalah benda betul. Agak-agak apa pandangan doktor dalam situasi sebegini? Saya perik dah. Perik dah. Dia saya ni orang pandang syarah kan dulu dah. Bila kita masuk politik pun laku sampai pada satu peringkat saya kata kafar tu. Okey. Saya tidak boleh lagi menerima politik sebagai asas landasan perjuangan sebab kita faham bahawa ada benda-benda yang tak boleh. Jadi masalahnya bila kita berpolitik, orang berpihak terus. Okey. Berpihak terus. Mula-mula ni kawan baik. Bila kita masuk politik, mau parti lah ya apa semua sekali. Dia tak ada lah. Hadza firaqu baini wa bainak. Jadi okeylah kata saya merakak lah apa semua sekali. Jadi bagi saya ni kalau boleh mengekalkan kedudukan saya non partisan lebih baiknya kita boleh dengar gini. Saya paling seronok sekali dalam politik ni ialah apabila PAS dengan UMNO di bawah Asri dan Tun Razak berpakat di bawah Barisan Nasional pada waktu itu. Masa tu. Cakap apa pun tak ada orang marah. Melihat kepada apa yang betul. Tetapi bila dah kelahi, Allah. Tengoklah politik dia kelahi sama dia kan. Gini. Kapi tak kapi jadi, lah apa tak. Sekarang ni, saya boleh menerima cakap-cakap orang politik tu macam makan aiskrim. Pesen dia ada. Pesen dia ada orang politik macam tu. Kita tak nak marah. Dulu saya nak seorang politik ni terima macam kita orang akademik berpegang teguh. Tasimu bihamdillah. Tak. Orang politik kalau macam tu dia tak popular. Tak popular lah. Cakap gini. Apa ni orang akademik lagi masuk calon. Ngantuk hulu berkala. Sebab tak pandai berpolitik itu. Jadi oleh kerana itu, dari segi itu, mana kita terima hakikat lah. Jadi kalau kita berpolitik, maka orang berbelah bagi.
kalau kita boleh menerima masyarakat berbelah bagi terhadap kita, maka kita boleh teruskan. Contohnya, saya nak balik ke tadi. Para mudawan yang mempunyai potensi untuk menjadi popular dan tokoh dalam masyarakat. Maknanya dia ada akademik secukupnya walaupun tak ada degree, tak ada PhD dan sebagainya. Dia ni sekian-sekian. Saya nak nasihatkan kepada terutamalah kawan-kawan kita yang popular sekarang ni, bintang TV lah, selebriti lah apa semua sekali. Tengok sejauh mana bekalan yang ada dalam uncang kita. Jangan pergi lebih daripada apa yang kita ada dalam uncang kita. Nanti sampai satu peringkat kita terpaksa rempuh walaupun modal kita habis. Kerana nak mengekalkan populariti kita itu. Itu satu benda yang itu. Maknanya jangan boros dalam menggunakan ilmu, dalam memberi ilmu pada masyarakat, kerana mungkin pada suatu hari kita akan hilang modal. Itulah macam Dr. Kamil kata, disoal oleh rakyat yang bodoh. Kadang-kadang rakyat yang bodoh ni macam Newcastle main bola lah. Mana ada Liverpool kalah kecuali main Newcastle. Main dengan Manchester awak kalah sekali. Ini zaman saya dah. Saya tak tahu bola pasukan mana. Tapi bila main dengan Newcastle main tak ada sistem. Bila tak ada sistem, celaru permainan tu. Kita nak pakai W ke Z ke apa tak tahu. Jadi oleh kerana itu somak di Newcastle. Sebab tu kadang-kadang orang awam ini mampu menjatuhkan orang alim ulama dan intelektual. Setuju. Jadi kita kena bagi yang kita ada ruang untuk berleka supaya kita tidak dia panggil dead corner, dia terprok dalam corner tu, tak boleh pergi. Tersepit. Jadi bila kita tak boleh pergi, kita lapuhlah. Bila kita lapuh tu maknanya itu memudaratkan kita. Jadi kita setakat yang kita mampu. Lebih pada tu, saya rasa tengok dalam, saya duduk di Pono kata apalah pengurusi kita ni lembab lah, konservatif lah apa semua sekali. Saya kata saya ada pengalaman dah dulu bila saya buka parti biasa, kita pergi, lepas tu tengok belakang. Pengikut kita tak ada, dah lari, dah takut. Sebab kita bawa dia lalu kuat sangat kan. Jadi bila kuat sangat tu kita nak berlawan dengan pihak musuh depan ni, kita tengok tak ada, kita seorang ada. Lari-lari lah kita. Itu sebenarnya itulah kita katakan metod perjuangan yang supaya kita boleh. Sebab tu dalam ulama ni ada ranking kan. Kita duduk ranking berapa. Kalau lebih pada tu pergi atas kemampuan lah gitu. Tak berani lah. Itu sebab kita tidak cukup popular. Orang tak cukup terima kita ni. Kita terima sekata kan. Jadi itu sajalah falsafah hidup saya tu. Ni Dr. Kamil, kadang-kadang kita tengok bila sebut politik contoh, dia ada berkait dengan ijtihad. Sebab yalah kalau kita bincang Islam itu ada kaitan dengan politik kan. Politik dan Islam dan politik. Kita tengok dalam wacana Malaysia sendiri tu, kadang ada tokoh agama yang masuk dalam politik, dia berjaya membuat ijtihad politik dia. Contoh macam kita, misalkan Allahyarham Tok Budi Aziz sebagai contoh. Kalau kita pergi di Indonesia itu ada orang nama Gus Dur. Itu kan tokoh ilmuwan. Orang pernah bertanya kepada Gus Dur, anda dah tengoklah dalam satu YouTube, dia kata kan lebih baik Gus Dur itu kekal sebagai guru bangsa berbanding masuk bertanding sehingga jadi presiden. Sebab bila masuk arena politik berlaku serangan, tekanan, akhir sekali ijtihad politik dia yang begitu hebat itu tidak dihargai. Jadi doktor nampak macam mana situasi, sebab kita tengok dekat Malaysia ada orang agama yang ijtihad politik dia bagus, tapi bila dia masuk dalam kerangka politik itu sendiri, akhir sekali dia punya credibility dia hilang disebabkan serangan daripada musuh-musuh politik dia. Dr. Kamil rasa lagu mana Kak? Sila doktor. Ana mungkin ada pengaruh dengan pandangan misalnya Al-Farabi misalnya. Al-Farabi kata orang nak memerintah, nak jadi ahli politik ni kena orang yang bijak, orang hakim. Sebab dia kata kalau negara diperintah oleh orang yang bijak, keadaan tu akan lebih baguslah. Tapi kalau kita serahkan kepada sufahaul ahlam atau sufahaul nas,
Jadi tak ada sistem, jadi rosak lagi lebih rosak. Jadi maknanya politik itu bagi saya lah. Dia banyak taraf. Lepas tu kalau almarhum siapa tu, dalam bidang agama ni, dalam bidang agama ke atau bidang kehidupan ni, kena ada ahli teori tu. Macam kita ambil kata bagi saya lah. Iqbal tu ahli teori bagi negara Pakistan. Dia tak mereta pun ahli jinah yang mereta. Di Iran kita ada ahli syariati. Mereka yang menjadi arkitek dan sebagainya. Jadi saya rasa perlu orang cilik pandai ni terlibat. Tapi bukanlah untuk nak pergi main bola. Ada lah. Dalam bola pun dia ada coach, dia ada pengurus, dia ada macam-macam lagi. Jadi jangan kita kata main bola tu hanyalah 22 orang tu saja. Tapi ya coach, ya organisasi dia no. Sebab tu kita tengok sekarang ni badan-badan bola macam JDT tu lah. JDT tu bukan kerana pemain saja. Kenapa pemain hebat? Kerana pengurus dia hebat. Pengurus bola. Betul. Hebat. Raja pegang situ. Jadi maksud dia ada tali arus dia. Jadi jangan melihat politik tu sebagai pemain kata cikgu besar dengan tukar kebun lah. Mana kita kena melihat lebih besar lagi. Jadi sekarang masalahnya politik agama kita sekarang ni okey. Anak rasa lah. Tak ramai, tak ramai. Pailasu, orang bijak pandai yang masuk ke dalam tu. Kalau masuk pun kita tengok almarhum apa ni, Syed Hussein Al-Attah. Masuk pasti gerak akhir tak tahan juga. Dan ramai pesyarah-pesyarah kita pun masuk pun gugur juga. Jadi itu maknanya tidak ada ketahanan. Kalau kita tengok di sini maknanya kita perlu orang bijak tak pandai, yang tahan, yang nak memberi sumbangan lah. Maknanya akademik bagilah, yang nak bagi keilmuan agama bagilah. Tapi yang politik saya kena ada, terutama orang-orang yang berfikir besar lah, yang boleh menjadi guru bangsa. Jadi maksudnya ulama kalau masuk politik tu kena posisikan tempat yang sesuai. Bukan dia mesti kena penggerak, pemikir, begitu. Okey, menarik juga. Anda baru terfikir apa yang doktor cakap ni. Di sini ada soalan. Ini anda rasa murid dua-dua ni, murid Datuk Mut dan murid pada Ustaz Kamil ni, Ustaz Muhammad Al-Bukhari ni. UM ni. Ini anak murid doktor belakang ni. Dia tanya banyak soalan ni, cuma anda nak pilih untuk Dr. Mahmud ni. Dia kata adakah patut orang yang bertanya adakah patut orang yang memberikan dalil itu bertanya kembali kepada orang awam yang bertanya dalil tersebut, apa makna dalil di sisi awak? Sebab kepahaman tentang makna dalil berbeza-beza menurut seseorang. Wajar ke begitu? Ya, Doktor. Dr. Mahmud, sila. Dia bukan saja wajar tetapi satu metod yang baik. Okey. Kadang-kadang kita memberi dalil tu tidak semesti dalil yang hakiki. Macam tadilah. Nabi tanya. Dia tanya Tuhan. Akhir Nabi tanya, kamu datang daripada mana? Tanya dia balik. Ada. Jadi itu cara seorang guru yang arif. Dia tidak memberi jawapan secara langsung, takut orang tu tak faham. Jadi bila kita tanya balik, kita boleh mengukur mentaliti dia, sejauh mana dia boleh faham kita punya ilmu yang kita nak bagi tu. Jadi kalau kita bagi jawapan kepada dia tanpa kita tahu betul-betul kadar keilmuan dan kepahaman dia, maka salahlah kita bagi ubat kepada pesakit yang kita tak tahu. Sakit kepala ke, sakit perut ke. Cerita lagi ni. Saya duduk di Mesir. Mula-mula pergi ke Mesir tu, Allah, telur di Mesir ni sedap. Telur ayam tu kecil-kecil nak. Sedap. Saya makan telur kadang-kadang nak cepat nak pergi kuliah apa semua sekali. Duduk mula semula, sakit kepala dia tak hari. Sakit kepala tu. Akhir pergi kat doktor biasa ni, klinik biasa ni. Dia bagi Panadol, bagi apa semua sekali. Jadi kalau dunia tu dia kata pergi ke hospital Itali tu, ada seorang nama doktor kanan tu nama Dr. Manuli. Jadi saya nak cerita sikit di Mesir ni kan, jadi private hospital ni kita pergi tengok doktor mana kita nak. Dia senarap depan tu saya nak doktor ni. Jadi bila masuk jumpa dia, Pak saudara saya tolong buat pergi jumpa dia.
Dia kata sakit apa? Kata sakit kepala. Tidur. Dia pun jamuh perut. Ya. Kat kita orang bekeng. Kata, doktor, aku sakit kepala, bukan sakit perut. Ya. Dia kata, aku tahulah. Mu tak faham ilmu aku. Bahasa mu tu aku faham. Dia kata, kepala mu ni aku jumpa dah penyakit kerana perut. Ada gastrik. Jadi kalau kita jawapan tu pakai locong orang ni gini-gini. Sebab itu dia kata as-su'alu mu'adun bil jawab. Ya. Dalam kaedah kita. Maknanya jawapan kita tu mesti melayan soalan tu. Ada kadang-kadang soalan yang bodoh. Tak macam tadi. Dia tanya, air pahit boleh buat air semaya ke tak boleh semaya? Ada? Tak boleh lah. Sebab mana pahit ada air? Dia faham lah tak? Lepas tanya lah, kau tanya dia, air pahit tu mari mana? Mari di telaga ke? Mari di letung ke? Sungai ke? Dia nak jawab macam mana? Jadi kalau dia jawab tu, maka terbukalah langit ilmu kepada dia dengan soalan balik kita tu. Jadi dalam usul fiqh dia kata, kalau kita berbahas mengenai sesuatu ilmu, kalau kita dah tersekat dah, tak boleh nak pergi dah, maka cara kita mempertikaikan soalan orang lain. Tidak lagi memberi jawapan. Itu orang politik nah. Dia berpindah daripada usul fiqh kepada maqasid, daripada maqasid kepada siasat syariah, apa dia pergi. Jadi orang panggil barwa dari segi ilmu, tetapi konsisten dari segi politik. Tak ada apa. Ana ingat masa ngaji pondok dulu bila Dr. Mahmud cerita. Tok Peti Haji Hasbullah, Gemulah. Tok Peti Haji Hasbullah, Kelantan . Kita kan ngaji pondok, kita ada interview syafawi ni untuk exam tulis ni tak ada. Jadi Tok Peti Haji Makno ni, dia tanya Ambok lah, masa tu tanya Ana lah. Bahagian kita tu, dia kata, kita kecing, kita pergi lagu ni, batal wuduk ke tak? Dia tanya soalan. Kita pun kata, air tak batal. Dia kata, apa tak batal? Kita kata, wah gini. Dia kata, batal. Dia kata, buat apa pula? Sebab kecing. Kata dia, kecing. Seperti Haji Hasbullah. Masa ngaji pondok dulu. Itu seorang mufti negeri yang selalu memerangkap Tutu Imam pergi interview dengan dia. Oh gitu. Dia kata macam mana tu dalam kitab apa. Dia tak ada apa. Marah dia ni. Dia kata tak ada apa. Dia kata, saya pun lupa. Nanti saya fikir-fikir ingat lah. Dia tanya kitab sekian. Mungkin Dr. kami ingat tu. Marah dia tu. Tak ada sungguh. Tak ada apa. Dia kata saya pun tak faham apa semua sekali. Dia suka perangkap orang. Maknanya dia melihat kecerdikan orang tu dari segi sama ada orang yang boleh deal dengan benda-benda itu tidak. Betul. Kelebihan Betul. Ni ada soalan Dr. Kamil, Ustaz Bukhari juga ni. Dia soalan dia kata, bila orang awam bertanya tentang dalil kepada asatizah, adakah itu tindakan yang baik atau tidak? Itu soalan. Baik ke tak kalau orang tanya dalil pada ustaz-ustaz kita ni? Dr. Kamil, lagu mana? Sila. Boleh jawab nak cerita kau Datuk Muk ni. Di sini pun kita pergi hospital private ni, beri doktor juga. Saya minggu lepas sama mata sebelah tak nampak dah ni, sebelah yang nampak ni. Pergi dengan satu doktor di An-Nur ni. Okey, betul. Saya tanya doktor mana, dia kata doktor ni bagus. Saya pergi jumpa. Bagus betul lah. Kesimpulan saya tengok kaki doktor lain. Nak korek mata lah, nak kikih lah. Pergi dia kata, hak satu ni molek. Hak satu ni tak molek dah pasal dia dah sarah. Apa dia tu? Kita bagi ubat titik mata. Tak payah mari dah. Jadi, doktor pakai macam tu boleh percaya di Malaysia pun. Lagi doktor macam-macam kan. Nak korek lah, nak buat berotu lah. Nak kubek koksi. Macam nak pergi kokok lah mata. Macam lah. Ustaz pun lagu tu lah. Jadi saya nampak gini lah dia. Orang awal ni, kita nak dada ke dia, bahasa Arab ni saja tu, alil istighra, alil zihni, alil saja pun tak faham dah lah. Lepas tu, kadang-kadang ni ada juga orang tanya, kenapa dia kata kita tak pernah ambil Quran ke hadis? Quran hadis macam mana? Kita bahasa Arab tak tahu orang awal ni.
Nahu tak tahu, sorah tak tahu, balarah tak tahu. Lebih baik kita dengar hak ustaz kita masuk dah, nasi buku tu. Daripada kita nak cari haliah pun tak kenal, kuah pun tak kenal. Puyuk lah duduk mana ni. Jadi, bagi kita orang awam, saya rasa saya lah. Lebih suka hari ni nak makan pacana. Esok makan. Daripada kita nak pergi beli alat-alat tadi, nak buat apa? Hangit kalau tak tahu nak pasal gas, tak tahu nak pasal itulah ibaratnya. Jadi saya rasa kena boleh tanya tapi kena cara beradab lah. Dan kita kalau tanya dengan beradab tu kita boleh jawab cara beradab lah. Dan kita orang lama-lama ni dah umur 70 tahun ni, bila orang tanya tu kita boleh agak tanya kategori mana ni. Kategori nak tahu ke, kategori nak uji ke, pasal kita boleh lama ni masih tak temu aja. Macam-macam peluang dah ada. Orang kata berkilah ikan di air dah tahu kita betina dah kita. Dah betina. Dah lepas asal jawab. Ada soalan hak jawab apa saya tak ada tengok ada dua tokoh dah. Tokoh ni Aziz dengan Ustaz Mak Cik U. Bila kita tanya dia jawab dia hanya balik kita. Ada guna logik tu. Dia mula nak syarah panjang lebar. Ustaz Mak Cik U ni saya tengok dia seorang ulama ustaz yang cerdik lah. Dari kalau dia cerdik dia rasa orang lain ni bodoh belaka. Dia jawab soalan, dia jawab cara kita ni bodoh lah. Macam tak guna alit juga kita tanya dia kan, dia jawab balik tu dengan soalan juga. Jadi kita buat hanguk lah. Itu anda ingat masa bermula guru masih hidup dulu kak, pergi ngaji di Pulau Melaka lah pagi-pagi tu. Dia ada cerita pasal apa? Baca doa 2 kali lepas maya tu kan. Amalan kita orang Melayu. Jadi tu guru nak dia kata hamba masa ngaji di Pakistan, ngaji di India, ngaji di Mesir doa sekali je. Tak ada sampai 2 kali. Jadi balik di Malaysia ni 2 kali. Jadi tu lagu mana nak buat? Belas kali dia kata pisah, buat sekali lah. Tak buat 2 kali. Biar orang tanya kata dia. Jadi bila buat sekali, orang tanya kata, buat apa ustaz buat doa sekali? Dia kata dah, dia mau buat 2 kali tu main mana pula? Tak boleh jawab, kita buat sekali lah. Anak jumpa saja kita buat macam ni. Anak ingat, tak mampu ingat macam ni. Almarhum Ustaz Abdul Hayy. Allah yarham. Dia jadi imam kepada semai jenazah Ustaz Yahya. Lepas semai jenazah sekali orang lain, dia biasa doa panjang pula. Dia lepas jenazah cakap lah. Doa apa dah semai jenazah doa dah. Apa lepas semai. Tapi nak kepada ulama-ulama ya. Satu dia ada ilmu yang mantap, dua ada keberanian moral. Itulah ilmu tu kena ada. Orang macam ni lah saya rasa patut kita ambil teladan lah. Jadi tak semua juga orang alim ni boleh ambil teladan. Tapi orang yang mantap dari segi akhlak, mantap dari segi ilmu dan sebagainya. Dan kemarin saya hantar surat mesej kepada mindah pengasuh. Kata buat gambar Ustaz Hayy tu di muka depan pengasuh tu. Nak buat ingatan. Contohlah. Dia ramai kita sebagai jasa dia. Allah. Betul. Ni Dr. Mahmud ada soalan daripada kawan-kawan di Facebook ni. Dia kata, salam doktor. Saya ada soalan. Al-Quran diturunkan untuk menyuluh kehidupan kita. Contohnya apabila kita membaca Al-Quran berkaitan sifat munafik. Kita perlu kita perlu menyuluh diri kita sendiri. Adakah aku ini memiliki sifat munafik atau tidak? Apa yang saya tengok pada zaman sekarang, ada ustaz berceramah membawa ayat Al-Quran berkaitan bahaya fitnah contohnya. Seolah-olah ustaz tersebut hendak menyuluh diri orang lain sedangkan dirinya pun tak betul dan pernah terpalit dengan banyak kes lah. Apa pandangan doktor? Lagu mana? Payah nak jawab tu. Okey. Saya rasa sebaik-baik sikap ialah mengesyaki kebenaran diri sendiri. Maknanya kalau Tuhan cerita tentang nifak, hipokrasi, lepas tu kita tengok orang ni munafik, orang ni jahat, orang ni tak betul. Takkanlah aku seorang betul. Ya. Bila kita letak di situ tu, mana kita beringat-ingatlah. Maknanya sama ada saya ni berkecuali sangat, mana tak nasabah dah. Maka ada saya sekolah juga. Mana tahanlah sikit kita duduk serang orang sebab kita lebih kurang tu lah.
Jadi kalau soalan tu tadi, saya rasa elok jugalah kita balik pada diri sendiri sebelum kita kata orang tu munafik, oh ni begini, kita tengok kita kan. Dan satu daripada akhlak ulama Islam tu dia kata, pandangan dia pada pendapat saya lah salah, tapi ada betul. Pandangan saya pada pendapat saya betul, tapi ada kemungkinan salah. Tetapi jangan sampai kita meragui keilmuan kita sendiri. Keilmuan kita tu mesti kita yakin dan kita berani menceritakan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat rasa kita tak betul, dia tegurlah. Lepas tu bila kita tegur, masyarakat pun kena pandailah menyesuaikan pandangan mereka dengan pandangan saya itu supaya kita boleh naik bersama dah. Kita pun kalau kita cerdik seorang pun macam Dr. Kamil kata tadi lah. Jadi kita terpisah daripada masyarakat, maknanya kita hidup dalam rumah cermin. Orang boleh lihat kat kita, kita lihat orang, tapi tak boleh berkomunikasi sebab status dan kaedah berfikir itu tidak sama. Jadi kita kena membina jambatan dengan masyarakat supaya masyarakat boleh datang dan kita boleh pergi kepada masyarakat. Itu pandangan saya lah jawapan kepada soalan tadi. Ilmiah tu sebab dia nak jawapan ilmiah tu. Ada kita ni sebenarnya pukul 4 dah ni. Start tempoh dah. Buang-buang alik ni. Mungkin kita pergi pada penutup terus kot. Dr. Kamil, lepas tu Dr. Mahmud Zudi. Dr. Kamil, penutup last. InsyaAllah. Sebagai penutup, saya setuju Datuk sebut ada syok ada. Sebab syok tu kalau ahli falsafah barat dikat, dia guna kaedah syok lah. Ahli falsafah Islam Imam Ghazali sendiri lebih hebat daripada dikat lagi. Dia asyakun manhaji. Sebab tu Imam Ghazali tu sampai kita tahu semua dalam Mukmin Abdullah tu, dia kata bapa orang Kristian jadi Kristian, bapa jadi Yahudi, bapa kita jadi Islam. Kalau katalah kita ni lahir dalam keluarga Yahudi, kita lahir dari keluarga Nasrani. Jadi macam mana kita? Jadi mana benda-benda yang detail macam tu pun dia persoalkan. Jadi syak manhaji ni penting supaya kita tidak terjerumus dalam orang panggil over confident. Ramai orang politik kita tengok. Orang politik kita ni over confident lebih-lebih dah. Siapa berani berlauk hidup-hidup dah. Berlauk atas darat dah. Jadi macam budak-budak dah, berkelahi macam budak-budak. Saya tengok setiap hari, tengok gelagak tokoh-tokoh politik ya, macam budak-budak betul. Macam budak-budak umur 15 tahun berkelahi. Gini tunjuk atas muka lah. Macam kita kata dulu duki gambar pok. Ni gambar pokmu ni pada tanya. Jadi kita peringatkanlah tokoh-tokoh politik ni. Jangan berasa cerdik sangat, jangan berasa hebat sangat. Sebab sekarang ni rakyat kita ni bukan jahit ABC macam dulu dah. Rakyat kita sekarang ni intelek belakang dah, Parikoran ada, SPM ada, STP, Opah University, masuk Cambridge, masuk macam-macam. Bukan rakyat macam dulu, bukan butuh urut tahun 50 dulu. Sekarang dah 2010, 2011 je. Pemimpin politik kena ingat. Kita 2020 dah. 2021 dah. Kita pun terlupa dah. Kena pesan lah. Sebab orang politik jarang orang tegur lah. Kita tak pernah ayat jambel, tulus. Kita ingat, pasal kita sayang kepada mereka. Mereka pemimpin kita. Mereka lah anutan kita semua. Tapi kenalah jaga diri mereka juga. Supaya jangan esok, orang kata bahasa buruk di Mesir, dia kata, nanti esok anak cucu pergi kencing di kubur-kubur kita. Kan, nanti. Ya, walhamdulillah. Okay, Datuk Mahmud. Ya. Penutup. Saya sambung yang Dr. Kamil katakanlah. Maknanya sebab tadi ialah tajuk kita tak boleh ke orang bawah. Soal tak? Sebenarnya falsafah pemikiran. Dia kata sebenarnya asyakku tariqun ilal iman. Asyakku tariqun ilal iman. Itu ialah dia boleh membawa kepada iman yang lebih kuat. Dan begitu juga syak tu, kita meragu tentang sesuatu, akhir kita discover bahawa ada satu hakikat kebenarannya. Jadi kita ikut syak wasangka kita tu. Jadi bila kita belajar what, why, how tu penting kan orang putih kata kan. Jadi kita kena soal semua.
Sentiasa soal-soal mengapa, kenapa jadi macam ni, kenapa macam ni. Itulah yang apa tu Einstein jumpa apa tu elektrik apa semua sekali itu. Jadi yang ni lah kita nak cuba benteras masyarakat yang tidak ada syak wasangka. Tak ada syak wasangka. Tapi jangan sampai juga syak yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang benda kalau syak berlebihan dia jadi was-was. Tapi kalau tak ada syok langsung, dia jadi orang panggil apa tu, orang dayus. Dia kena ada perantaraan tu, campur-campur. Oleh kerana itu saya nak mencadangkan supaya kita boleh bertoleransi dengan soalan-soalan daripada masyarakat kita yang kita rasa bodoh. Kecuali soalan yang mencabar kredibiliti kita, maka kita ada pilihan. Sama ada kita buat tak tahu ataupun kita jawab suka-suka gitu ataupun kita jawab hantar. 2-3 metod lah. Tapi kalau orang tu bodoh sekalipun, kalau dia tanya tu dengan ikhlas, maka kita cubalah memberi jawapan, cuba address masalah dia. Sebab masalahnya dia macam ni lah. Kadang-kadang orang tu bila dia berjalan sesat kan, dia sebenarnya sesat. Orang kata zaman dulu dia sesat atas kubus, pagi dia pusing, tak jumpa cari. Bila satu orang lalu, dia buat apa tu makcik? Saya cerita dah ke apa tu. Bila saya pergi ke Mekah, saya ni tua dah. Mula-mula saya pergi ke Mekah tahun 70. Saya, keluarga, saya dengan isteri masa tu saya baru kahwin lah. Rupanya mula pergi ke Mekah. Lepas tu keluarga dia. Lepas tu ada seorang keluarga daripada Bacok. Daripada Tempoyak. Kampung Tempoyak Bacok. Dia Saklami. Poksing dengan bini dia tu. Satu hari tu kami pergi sekali lah ke masjid. Kita pergi sekali ke masjid. Tiba-tiba balik Zuhur tu, tak ada. Mana makcik? Tanya Mak Hussein. Dia kata tak tahu sesak mana. Saya buat tak tahu lah. Lepas tu dah dekat dengan asar tu. Tua saya kata, Mok pergi cari kat makcik ni sesat di mana ni. Saya pergilah. Rupa-rupa dia sesat depan tangga. La ilaha illallah. Dia pusing depan tangga. Pasal dikelabui oleh syok dia tadi lah. Syok tapi syok buat lain tu. Dia tak tahu yang jalan. Kata, makcik, buat apa ni? Dah kat Allah awal. Allah awal. Apa yang ni? Dia kata, makcik tadi kita jumpa cari tangga kita hak mana. Pasal dia kata, masa makcik turun tak, dia ada kambing kat tangga. Padahal makcik cari kambing tu lah. Jadi dia terperangkap dengan mentaliti kampung Tempoyak Bacok tu, bahawa kambing itu adalah statik. Dia maknanya tak kambing sebab kita orang tambat kan. Jadi dalam di minda dia bahawa kalau pergi sembahyang Zuhur tak dia ada kambing, maka balik ni mesti kambing itu boleh dijadikan landmark. Dia tidak tahu kambing di Mekah ni tak tambat. Jadi kita cuba buang apa tu paradigm itu tu daripada kepala dia, maka dia akan nampak ni makcik tu tengok kambing tu tak ada, tidak tangga macam ni, apa tak tengok tangga. Allah lupa nak ambil tangga. Jadi okey lah. Jadi dengan tu kita dapat menyelesaikan masalah masyarakat. Kadang-kadang saya ada pengalaman juga dengan orang was-was. Soalan dia tu bodoh-bodoh tetapi mempunyai pengertian yang mendalam. Pengertian yang mendalam dari segi ilmu dan dari segi psikologi maklumat. Jadi kita follow yang dia tu, maka dia terlepas daripada tu, maka itulah sumbangan kita kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah kita bincang sejam lebih sejam 10 minit perbincangan kita pada petang ni, dan apa yang kita bincang ni Ana boleh dapat beberapa kesimpulan lah. Yang pertamanya kena ada adab dalam bertanya dalil. Itu perkara penting satu. Yang kedua, dalil ni perlu berdasarkan kepada tahap akal orang yang bertanya. Dia tanya kepada kita, kita memberi jawapan mesti sesuai dengan tahap akal dia. Tahap badui, tahap orang berilmu, tahap orang PhD kan. Lepas tu dalam keadaan kita perlu berilmu, ada perlu juga kredibiliti ilmu supaya kita diterima. 3. Dan keempatnya, terakhir, posisikan ilmuwan dalam politik ini biar tepat dengan posisi je. Supaya ijtihad yang datang itu tidak diabaikan dan kredibiliti ilmu itu tidak hilang. Itu penting. Itulah beberapa kesimpulan kita boleh yang anda boleh buatlah daripada kita bincang pada hari ini, insya-Allah. Okey.
Mungkin sekadar tu perbincangan kita, ada banyak lagi soalan sebenarnya tapi tak sempat nak layan semua. Nampak hari ni agak meriah lah orang berminat dengan tajuk ni. Tapi walau bagaimanapun kita akan ada siri-siri akan datang, boleh kita bertanya lagi insya-Allah. Dan mungkin sekadar tu perbincangan kita pada petang ni, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.